Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Noper Channel. Panas dan menggempakan sahabat-sahabat semua kerana dikatakan pihak pembangkang hari ini sudah tidak tahan jadi pembangkang. Dan kerana itu kita mendengar banyak kenyataan-kenyataan hasrat mereka untuk mahu menebuk kerajaan yang ada pada hari ini. Yang paling jelik adalah seorang ular mak, seorang ustaz sahabat semua di dalam sebuah parti ini sanggup mendoakan kononnya supaya kerajaan ini gagal. Dan satu demi satu, hari demi hari kita mendengar hasrat mereka untuk menjatuhkan kerajaan, untuk menumbangkan kerajaan, untuk menebuk atap kerajaan yang ada pada hari ini. Kenapa sahabat semua mereka sanggup lakukan seperti ini? Kerana mungkin, ini pandangan saya, mungkin kerana mereka sudah ketagih berkuasa, ketagih menjawat jawatan, ketagih makan gaji buta. Kerana itu hari ini tidak habis-habis untuk mengganggu gugat kerajaan yang ada pada hari ini sahabat-sahabat semua. Jadi sekali lagi hari ini saya ingin membawakan Anda satu pencerahan daripada Lokman Adam berkaitan dengan isu ini. Jadi tanpa buang masa, mari kita dengar bersama-sama pencerahan ini. Di malam ni, saudara, saya nak ulas tentang kenyataan yang dikeluarkan oleh Tuan Guru Haji Hadi. Nampaknya, saudara, Haji Hadi masih tak boleh move on. Nampak sangat, saudara, beliau tidak tahan untuk menjadi pembangkang. Saya tahu bahawa PAS mempunyai pengalaman menjadi pembangkang berpuluh tahun. Tetapi di penghujung hidupnya, nampak gayanya beliau gagal untuk menyembunyikan ketidakmampuan dia untuk terus menjadi pembangkang. Apatah lagi kerisauan kalau pemimpin-pemimpin PAS akhirnya menjadi kluster mahkamah. Ini berikutan satu demi satu pendedahan, satu demi satu skandal. Bukan hanya skandal Jana Wibawa, bukan hanya skandal menantu Muhyiddin, bukan hanya skandal duit judi. Macam-macam jenis skandal terbongkar satu persatu. Sikit hari lagi skandal tanah di Terengganu. Maka hari ini, saudara, PAS terang-terang mengatakan bahawa mereka masih memujuk pemimpin-pemimpin UMNO untuk bersama dengan mereka membentuk kerajaan. Pertama sekali saya nak beritahu, 10 orang yang bersama dengan Muhyiddin, yang dipujuk oleh Isyamuddin Tun Hussein, saya rasa kalau ada 3-4 orang ni pun, 3-4 orang ni pun tak berani untuk memindahkan sokongan kepada Muhyiddin, atau kalau pula Samsuri ni berjaya menjadi ahli parlimen Kemaman, kalaulah Muhyiddin ditolak, kalau orang lain ditolak, last kali mereka gunakan Samsuri, saya nak beritahu 3 orang di selatan tanah air itu pun takkan berani untuk meninggalkan UMNO dan bersama dengan Perikatan Nasional membentuk kerajaan. Apatah lagi bila mana ke bawah duli tuanku yang di Pertuan Agong yang baru, tak lama lagi ini akan diangkat, iaitu Baginda Tuanku Sultan Johor, Sultan Ibrahim Iskandar, telah mengeluarkan satu kenyataan yang sangat keras bila mana Baginda berucap ketika ulang tahun Baginda pada hari semalam, hari keputeraan Baginda pada hari semalam. Baginda menyatakan tentang virus, sifat memecah belah, sifat tamak haloba, ingin merampas kuasa, tamak jawatan, dan Baginda memberikan amaran keras. Apatah lagi saya mempunyai maklumat bahawa antara sebab 3 orang di selatan yang tak sanggup
untuk keluar meninggalkan UMNO, mengosongkan kerusi mereka supaya diadakan pilihan raya sekali lagi adalah kerana khuatir apa yang bakal dilakukan oleh baginda Tuanku Sultan Johor. Jadi saya nak beritahu dengan Haji Hadi, bolehlah berhenti daripada mengelamun di siang hari. Kan? Cukup-cukuplah tu. Kalau yang 10 orang ni pun tak boleh diyakinkan, 3 orang yang terakhir yang nampak macam belah mereka lagi ni pun tak boleh diyakinkan, saudara, bagaimana mungkin tuan-tuan mereka nak dapat mencukupi jumlah sebanyak 112 orang. Mereka hanya ada 74 orang. 4 dah hilang, tinggal 70. Haji Hadi, kan? 4 dah hilang, tinggal 70. Nak harapkan 6 daripada GRS. GRS dah menyatakan sokongan terang-terangan akan bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim sehingga ke penghujung penggal pilihan raya yang 15 ini, sehingga sampai ke pilihan raya ke-16. Kalau nak tipu semula, GPS dah tak boleh. Kerana GPS hari ini juga sudah menyatakan sokongan padu kepada PMX. Jadi siapa lagi yang mereka nak tipu? Nak menangkan Samsuri pun berpada-padalah. Nak suruh dia jadi timbalan Perdana Menteri kepada Muhyiddin. Di mana datang logiknya? Di mana datang jumlah kerusi yang mereka nak cari? Mana nak cukup jumlah? Kalaupun cukup jumlah, saudara, sudah pasti jumlah itu tidak lebih daripada 115 orang yang awal-awal dulu mereka kata mereka ada. Tapi disebabkan dah ada akta anti lompat parti, 10 orang tu akhirnya tarik balik sokongan kepada Muhyiddin. Jadi mana datang logik nak cukup jumlah? Kalaupun cukup jumlah, 115 ini pastinya tuan-tuan adalah sebuah kerajaan yang rapuh, kerajaan yang goyah. Akhirnya siapa yang akan merana? Yang akan merana ialah rakyat Malaysia. Kenapa tuan-tuan? Kalau 114 yang mengangkat Muhyiddin pun akhirnya Muhyiddin tumbang. 114 yang mengangkat Ismail Sabri pun akhirnya Ismail Sabri terpaksa akur bila kita desak untuk dibubarkan parlimen. Saudara, tidak ada pelabur yang akan datang berlabur di Malaysia. Dan akhirnya tuan-tuan, ringgit Malaysia akan terus menjunam. Foreign direct investment akan terus menjunam. Bursa saham Kuala Lumpur akan terus menjunam. Ketidakyakinan pelabur dan juga rakan-rakan negara jiran terhadap kerajaan kita akan bertambah, kadar pengangguran akan meningkat, kadar jenayah akan meningkat, pertumbuhan ekonomi akan menguncup. Last kali tuan-tuan, hutang negara akan bertambah berlipat kali ganda daripada 1.5 trilion ringgit yang ditinggalkan oleh kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri. Jadi tuan-tuan, saya haraplah berhentilah Haji Hadi daripada mengeluarkan cerita nak tebuk atap ni. Dulu dia kata kita kerengga. Hari ni dia terang-terang mengaku dialah kerengga tu. Apa nak jadi tuan-tuan? Dia terang-terang mengaku dialah kerengga tu tuan-tuan. Itu sebabnya saudara, selesa pula kursi kawan kita baru bagi kursi baru ni tuan-tuan. Kita ucap terima kasih kepada sahabat kita yang telah menyumbang kursi. Ini kursi tak dipertandingkan. Okey. Jadi malam ni kita ada sahabat-sahabat bersama dengan kita ni. Kita bersedia untuk bertanyakan, yang sudah bersedia untuk bertanyakan soalan. Untuk sahabat-sahabat yang nak bertanya soalan, boleh kemukakan soalan anda di talian 019 481 949 5. 019 481 9495. Okey, silakan. Soalan studio. Okey dok, satu soalan studio tu Yeah. Wan Ahmad Faizal ada menyatakan yang beliau antara orang pertama yang
dipujuk untuk menyokong PMX. Komen sikit. Dia orang pertama dipujuk untuk menyokong PMX. Ya, betul. Saya cadangkan Wan Ahmad Faisal ini, kan, dia buat laporan polis segera, kan, menyatakan siapa yang memujuk dia, kan, buat pengumuman. Kerana hari ini Farhas sudah pun membuat satu laporan polis dan dia sedang dalam proses untuk mengambil tindakan undang-undang kerana ada orang menyebut nama beliau dan Datuk Botak sebagai orang yang kononnya telah menawarkan Operator lah. untuk menawarkan untuk mereka ni memujuk. Ya, terang. Kita pun nak tahu apa yang telah ditawarkan kepada dia. Kan? Jangan duk sembang saja. Kalau nak cerita, mereka cerita ni semua orang boleh reka cerita wahai Wan Ahmad Faisal. Biar berani sikit. Biar berani sikit. Okey, silakan. Okey tu. Memetik kenyataan politik pujuk memujuk itu kan. Pada saya dia lebih kepada kepentingan kuasa pihak tertentu. Dan ianya tidak elok untuk kestabilan politik negara kita gitu. Dia yang perlu memujuk orang ni, orang yang tak ada cukup jumlah. Hari ni Wan Ahmad Faisal patut ada rasa malu. Kerana bila mana Wan Ahmad Faisal mengatakan bahawa ada orang yang memujuk dia. Dan dia antara yang pertama dipujuk. Hari ni Haji Adi punya kenyataan mengatakan bahawa mereka lah yang sedang memujuk. Kantoi. Nak cerita apa lagi? Hari ni Haji Adi mengaku bahawa dia lah kerengga tu. Hari ni Haji Adi lah yang mengaku dialah yang sedang memujuk pemimpin-pemimpin UMNO. Ahli Parlimen UMNO. Dia kata ada ahli Parlimen UMNO yang tak suka dengan Presiden. Saya nak tanya dengan Haji Adi. Ahli Parlimen UMNO mana yang tak suka dengan Presiden? Kalau dulu ada 10, hari ni kita tengok kesatuan hati ahli-ahli Parlimen kita semakin baik. Kalau ada pun 2-3 orang yang sekejap ke sini, sekejap ke sana macam lalang. Ini dalam keadaan yang terkawal. Apatah lagi, tak lama lagi ke bawah dulu Tuanku Sultan Johor bakal menjadi yang di-Pertuan Agong. Mana dia orang ni berani nak buat tak tentu hala, tuan-tuan. Jadi sebenarnya saudara, Haji Adi dah ketandusan modal. Dia punya rasa takut tu, dia baru selamat satu. Dia selamat di Mahkamah Tinggi, selamat di Mahkamah Rayuan, tapi belum tentu selamat di Mahkamah Persekutuan. Sebab kalau fikir dari segi logik akal, takkanlah orang tua yang buat wallahi saya undi PAS disebabkan dia lari, dia tak jadi saksi. Macam mana Haji Adi boleh lepas? Ahli Parlimen daripada Kemaman tak lepas. Ahli Parlimen daripada Kuala Terengganu tak lepas. Macam mana Haji Adi boleh lepas? Itu biar Mahkamah Persekutuan menentukan sama ada dia boleh lepas ataupun tidak. Jadi hari ni tak payahlah dia cerita. Dia kononnya meletak Samsuri kerana nak Samsuri ada tempat yang penting di peringkat pusat bila tukar kerajaan. Haji Adi, jangan bohong. Kita pun tahu bahawa dia tak nak Samsuri bertanding. Kita bukan bodoh, kita tahu. Kita tahu apa yang berlaku. Kita tahu macam mana nama Tun Mahathir dicadangkan. Haji Adi sendiri pun nak Anwar Musa untuk duduk dalam parlimen. Tak timbul pun soal nak tukar kerajaan ini. Tak payah menipu rakyat. Tak payah menipu rakyat. Rakyat tahu bahawa PAS takkan boleh jadi kerajaan. Perikatan Nasional takkan boleh jadi kerajaan kerana takkan boleh dapat sokongan daripada MP-MP daripada UMNO. Apatah lagi hari ini sudah ada akta lompat parti. Kena ingat juga, kalau nak tukar ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda dan Pertuan Agong, mesti restui. Hari ini yang di Pertuan Agong yang ada sekarang ni pun dah cakap
di bawah pentadbiran beta ada 4 orang Perdana Menteri. Mahathir. Mahathir. Muhyiddin Yassin, Ismail Sabri, Anwar Ibrahim. Dan apa baginda tuanku cakap? Baginda tuanku mengatakan, kalau boleh, biarlah Datuk Seri Anwar ini yang terakhir. Maknanya, baginda tuanku yang ada sekarang pun tak nak. Apatah lagi baginda tuanku yang akan datang sudah pun memberikan bayangan dan mengulang sekali perkataan virus yang pernah baginda tuanku ucapkan sebelum ni. Jadi janganlah berangan lagi. Baginda tuanku lebih faham apa yang rakyat Malaysia 33 juta ni perlukan. Baginda tuanku lebih faham tentang betapa pentingnya negara ini mempunyai kerajaan yang stabil bagi memastikan ekonomi negara dan ekonomi rakyat dapat kita pulihkan. Jadi janganlah berangan. Boleh buat kerajaan tebuk atap lagi pun. Kalau pun mereka dapat carilah 112 orang saudara. Kalau tidak dengan perkenan baginda tuanku yang di Pertuan Agong, saudara, jangan mimpi Haji Adi boleh menukar kerajaan. Ini tidak mungkin akan berlaku. Kita ada panggilan daripada sahabat kita. Awal lah. Awal ni masuk. Panas saya. MZ Ikram. Ni tajuk panas ni. Laju je dia orang masuk. Okey, silakan. MZ Ikram. Assalamualaikum. Apa khabar? Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Datuk, saya tak ada soalan tapi saya nak minta pandangan. So, Okey. saya ada bercakap dengan Raja Petra baru-baru ni lah. Okey, so Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku tumpang simpati dengan kau. Sebabnya tak ramai orang yang masih lagi mengikut manusia yang gila ni. Tapi kalau kau boleh layan telefon dia tu, Bukan video kau. boleh tengok muka tak? Teringin juga nak tengok muka orang yang boleh diperdaya Raja Petra ni. Baru-baru ni cerita bangang yang Raja Petra buat. Dia kata apa? Dia kata Datuk Zahid dah sakit. Dan dia kata selepas ini Hishamuddin Tun Hussein akan ambil alih sebagai Presiden UMNO. Tak kebodoh tu. Kita ni, mana-mana parti politik sekalipun, tak boleh buat kerja gila. Dia cakap, Lokman Adam dah dipecat. Boleh kembali semula sebagai ahli majlis kerja tertinggi. Saya nak beritahu, Lokman Adam semasa dia dipecat, dia ahli majlis kerja tertinggi UMNO. Bila dia punya permohonan untuk masuk jadi ahli diterima, dia jadi ahli biasa. Tetapi bila pemecatan saya dibatalkan, barulah keahlian lama saya dapat balik dan jawatan saya sebagai ahli majlis kerja tertinggi dapat balik. Sebulan je, lepas tu kena bertanding, alhamdulillah menang. Tapi dia cakap apa? Dia kata selepas ini Hishamuddin Tun Hussein akan memangku jawatan presiden. Tak ke gila ni? Parti UMNO ke, Bersatu ke, PKR ke, Amanah ke, DAP ke, kalau presiden letak jawatan, pemangkunya timbalan presiden. Timbalan presiden letak jawatan, pemangku dia naik presiden. Naik presiden 1 dulu, lepas tu naik presiden 2, naik presiden 3. Lepas tu ada Susah Agung, Bendahari Agung, Ketua Penerangan. Barulah 25 orang MT ni. Hishamuddin ni, masa dia kena gantung. Katalah lepas ni, penggantungannya dibatalkan. Tuan-tuan, dia hanya Ketua UMNO bahagian. Maka kalau pun dipulangkan balik jawatan Ketua UMNO bahagian. Raja Petra ni otak tak ada, tuan-tuan. Dia cakap guna kepala lutut. Kalau dia cakap guna otak, dia akan buatlah homework sikit. Tak pakai otak, pakai kepala lutut. Tapi yang sedihnya,
Rupanya ramai juga yang sama-sama otaknya di lutut yang dengar je Petra ni. Yang ini yang bahaya. Tapi aku nak tengok sangat muka orang yang telefon aja Petra ni. Boleh? Tak boleh buka kamera tu. Saya tak cukup kalau... Okeylah, tak apalah, tak boleh buka kamera. Okey, apa pandangan kau ni? Tak, saya nak minta pandangan Datuk lah. Ha. Saya tanya dia itu hari. Kalau you tak ada buat salah dekat Malaysia, kenapa you tak balik Malaysia? Nasib baik soalan kau tu bagus. kalau you bukan bukan pelarian politik, kenapa you tak balik Malaysia? Betul. Hari ni yang menyebabkan dia boleh fitnah sesuka hati, dia boleh sembang kencang sebab dia berada di Manchester. Dia berada di Manchester. Kita tahulah dia berada di Manchester dan keduanya dia rasa dia ni kerabat Selangor, dia bebas, dia boleh buat apa saja. Kan? Ya, tapi itu statement ni agak bercanggah sebab bila saya tanya dia kalau dia bukan pelarian politik, kenapa dia tak balik? Dia cakap saya bukan lari, saya balik rumah saya. England lah, maknanya UK ni rumah dia lah. Lepas tu saya tanya dia, kau pakai Dia macam ni, dia punya rumah bukan UK, dia lahir di UK. Dia kerabat Selangor, dia lahir di UK. Tapi saya rasa orang Selangor pun, kerabat Selangor pun malu nak mengaku dia ni kerabat Selangor. Dia lahir di UK. Dia ada dual citizenship. Tidak dinafikan. Dia ada warga negara Britain, dia juga warga negara Malaysia. Tetapi mengikut undang-undang Malaysia, satu orang boleh memiliki satu kerakyatan saja. Tidak ada dua kerakyatan. Nasib baik aku bukan menteri dalam negeri. Kalau aku menteri dalam negeri, dah lama dah aku tarik kerakyatan dia. Okey, apa lagi nak tanya? Itulah, saya cuma nak minta pandangan Datuk lah. Kalau dia kata UK ni rumah dia dan dia masih lagi memegang pasport Malaysia, itu yang saya macam confused juga. Dia ni betul ke tak betul? Dia ada dua pasport. Tapi illegal lah. Illegal lah. Okey. Itu je saya nak minta pandangan Datuk. Dia sebab tak ada orang yang komplain. Kalau ada orang yang komplain, ada orang siasat mengesahkan dia warga negara Britain, maka automatik dia punya kerakyatan sebagai warga negara Malaysia boleh dibatalkan, pasport Malaysia dia boleh dibatalkan. Saya boleh buat inquiry ke sebab saya kat UK sekarang tu? Boleh. So macam mana tu Macam mana saya Kau tolong cari pasport kopi dia je. Nantilah saya borak dengan kawan-kawan saya tanya macam mana. Okey tu. Okey. Saya nak tanya. Dapat pasport kopi dia bagi ke aku, tahulah aku buat kerja. Alright, itu dia sahabat semua. Satu pencerahan padu isu-isu panas, terutamanya kerakusan pihak pembangkang yang terus-menerus untuk mahu menjatuhkan, menebuk atap kerajaan hari ini, sahabat-sahabat semua. Mereka tidak punya fikiran lain ya untuk rakyat ataupun ya demi kebajikan rakyat. Apa yang mereka mahu? Kembali berkuasa, tebuk atap, berdoa kerajaan ini tumbang dan sebagainya. Inilah tindakan tabiat yang saya boleh katakan sebagai perbuatan yang sangat memalukan, sahabat semua. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan anda? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, kapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.